Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani, saya Nazri Kahar. Malam ini kita akan berbicara tentang keterjaminan makanan negara berkaitan dengan hasil laut dan juga aquakultur. Kerana kita jarang membincangkan perkara ini dalam isu menangani kos sara hidup, kita hanya melihat isu berkaitan dengan bahan-bahan yang mudah kita dapat di pasar ataupun menyediakan makanan di atas meja seperti ayam, tepung, gula, telur dan seumpamanya. Tetapi kita tahu juga sumber laut kita memberikan makanan yang berkhasiat untuk consumption ataupun yang diguna pakai ataupun dilakukan oleh rakyat di Malaysia. Jadi bagaimana keperluan R&D dan juga inovasi-inovasi terkini dalam keterjaminan makanan hasil kelautan ini perlu kita berikan tumpuan, walaupun negara kita ni negara pesisir pantai. Semua negeri kebanyakannya ada pantai dari Sabah hinggalah ke Perlis, tetapi seolah-olah potensi itu ada hadnya, tidak dieksploitasi ataupun dimaksimumkan. Hanya berkisar nelayan laut pantai, nelayan pantai, aquakultur pun sikit sana sikit sini, tetapi potensinya amat besar. Jadi untuk melihat perkara ini, Universiti Malaysia Terengganu antara tujahan mereka adalah keterjaminan makanan dalam sektor perikanan dan aquakultur. Jadi orang kuatnya ada bersama dengan saya pada malam ini, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan juga Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah, Pengarah Institut Aquakultur Tropika dan juga Perikanan Aquatrop UMT. Okey, orang pakarnya dia datang, saya kena bagi soalan yang pedas-pedas sikitlah. Prof Mazlan, kita pun dah lama juga tak berbicara di Agenda Awani dan program-program di Astro Awani. Saya tahu pakar dalam bidang perikanan dan juga konteks keterjaminan makanan. Tetapi mungkin sebagai permulaan, mengapa UMT memilih bidang ini sebagai tujahan utama? Kerana satunya tahu letak di Terengganu dengan pantai. Apabila kita ke fakulti-fakulti, kita tahu ini semua ada kaitan dengan climate change, tentang keterjaminan makanan kelautan dan sebagainya. Tetapi nampaknya Prof lebih tertumpu tentang keterjaminan makanan sektor perikanan dan juga aquakultur. Okey, terima kasih Tuan Haji Nazri. Pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana sudi memanggil kita untuk ke program ini. Saya wakil pada UMT lah. Terima kasih semua. Okey, soalan Tuan Haji itu memanglah soalan amat menarik. Panjang masa nak jawab tu. Kalau ikut DNA kalau ikut DNA UMT ni, asas dia dulu adalah daripada Fakulti Perikanan dan Sains Samudra Universiti Pertanian Malaysia, yang sekarang ni telah menjadi Universiti Putra Malaysia. Cawangan di sana tu. Cawangan di sana dulu. Kampus. Jadi Fakulti Perikanan dan Sains Samudra tersebut dipindahkan Terengganu. Dan fakulti tersebut evolve, berkembang sehinggalah menjadi Universiti Malaysia Terengganu sekarang. Jadi DNA asas tu adalah perikanan dan sains samudra, tapak dia. Dah kuat dah. Dari situlah niche area ataupun UMT ini asas dia tak berubahlah dulu, iaitu berkenaan dengan kelautan dan juga sumber akuatik. Yang meliputi sumber lautan dan juga sumber air tawar. Jadi kat situlah datangnya lah di situ yang berkaitan, kita tahu bahawa lautan itu merupakan 99% bergantung kehidupan bergantung pada lautan. 99% living bergantung pada ocean, yang mana kalau kita lihatlah di dalam laut tu macam-macam ada kan. Sumber makanan, sumber yang berkepentingan penting untuk sumber makanan juga, tapi kalau tanpa sumber tersebut, sumber makanan tak susah nak hidup. Ekologi lah satunya kan sebenarnya. Jadi keterjaminan makanan tersebut penting daripada sumber laut ni. Kita maklum di atas darat sumber pertanian. Tapi sumber pertanian adalah sumber yang orang kata kalau tumbuhan dia tak mobile lah. Kalau ayam itik tu dia mobile, tapi in captivity kan. Tapi di laut tu ada sumber liar yang memerlukan teknologi untuk menangkapnya dan sebagainya. So kalau kita lihat sekarang ni pun negara Malaysia sebagai sebuah negara maritim banyak bergantung pada perikanan tangkapan ataupun capture fisheries,
yang mana sekarang ni masih tinggi, iaitu lebih kurang 60% sumbangan daripada perikanan tangkapan adalah daripada laut. Okey, dan sebahagiannya 40% tu adalah daripada teknologi aquaculture yang hangat diperbincangkan sekarang lah. Jadi bagaimanakah nak mengimbangi supaya perkara ini berterusan lestari. Ini merupakan satu secara global lah. Secara global trendnya adalah perikanan tangkapan ini semakin mengurang dan amat membimbangkan. Kerana ada satu statement dahulu pada tahun 2048 kemungkinan besar hasil perikanan dunia akan tak ada, pupus. Jadi itu merupakan satu kebimbangan global dan of course Malaysia juga, kebimbangan lokal juga di Malaysia ini, yang mana kita perlu lakukan sesuatu untuk mengelak tragedi ini. Jadi perkara yang sangat penting adalah bagaimana kita nak mengelakkan tragedi ini, dan dengan itu pihak PBB, United Nations sendiri banyak mengadakan satu orang kata tu banyak dipanggil kempen lah, SDG campaign contohnya kan. 17 SDG itu hasil daripada World Economic Forum dan juga United Nations punya treaties. Akibatnya wujudnya 17 SDGs tu, Sustainable Development Goal, yang mana dari 17 tersebut UMT terlibat secara langsung dengan SDG 14 iaitu hidupan di bawah air, dan juga SDG 13 iaitu climate action, perubahan cuaca yang mana mempengaruhi juga sumber sekarang ni, dan juga dipanggil SDG yang selainnya itu hunger yang lebih awal lagi, untuk dipanggil untuk elakkan kelaparan. To feed the population. Berkaitan dengan sumber lah. Jadi sekarang ni, senario sekarang ni, KDNK, Keluarga Dalam Negara Kebangsaan kita pun kalau ikut sebab yang itu dilaporkan semakin meningkat, kan? Tapi apabila dilaporkan semakin meningkat pun kita tak boleh orang kata tu ambil ringan lah. Sebab cabarannya sangat hebat sekarang ni. Terutamanya cabaran daripada segi perubahan iklim. Yang mana banyak mengubah alam sekitar yang memberi impak langsung kepada hasil laut dan juga produksi makanan. Kan? Jadi kerajaan harus melihat perkara ini secara lebih serius supaya kita boleh bersedia untuk menangani masalah ini, dan seterusnya kita boleh berjaya menghasilkan sumber makanan secara berterusan dengan adanya inovasi-inovasi yang boleh teknologi yang boleh meningkatkan hasil, sama ada hasil kelautan tanpa orang kata tu tanpa memusnahkan mereka, dan juga hasil teknologi untuk teknologi aquaculture untuk kita mengurangkan beban tangkapan di laut, tapi pada masa sama spesies yang di laut tersebut kita boleh bawa culture di darat untuk kita tingkatkan hasil dia. Itu yang saya nak tanya Prof. Ikhwan. Kerana kita tahu ramai mungkin take for granted, ambil mudah bahawa kita negara maritim, ikan boleh kita tangkap, kita daratkan, kita jual. Tetapi apabila musim tengkujuh, ikan mahal. Sampai ada satu demam ikan kembung, kan? Ekonomi ikan kembung. Padahal ikan kembung kita boleh supply dengan cukup. Tetapi ada satu ketika ikan kembung menjadi macam harga kayangan lah pula. Satu lagi, dari sudut nature ataupun environment perikanan kita lebih tertumpu kepada perikanan pantai. Saya dah cerita pantai perikanan tuna, perikanan laut dalam tu 10 tahun, 15 tahun lalu dengan Prof. Dr. Mazlan. Di mana kedudukan Malaysia dalam hal ini? Adakah kita masih menjadi satu negara tradisional dalam industri perikanan dan aquakultur, ataupun kita bergerak ke arah itu, ataupun kita sudah stagnan sebenarnya? Kita tak buat apa-apa pun dengan kajian UMT. Terima kasih Tuan Haji. Seperti yang dinyatakan oleh Datuk Nat Chancellor tadi, 60% daripada sumber perikanan negara datang daripada perikanan tangkap, maksudnya daripada sektor nelayan, dan 40% adalah daripada ternakan aquaculture. Daripada situ, seperti yang Tuan Haji nyatakan tadi juga, daripada 60% tersebut, hampir 80% adalah daripada hasil tangkapan daripada pesisir pantai. Jadi sumber perikanan daripada tangkapan ni
80% adalah daripada pesisiran pantai. Ya. Hanya 20% saja daripada perikanan laut dalam. Ya. Maksudnya industri perikanan tangkap kita hanya explore meneroki kawasan pesisiran pantai saja. Hampir 8% daripada Tinggi tu. dan kita belum lagi pergi meneroki ke kawasan laut dalam lagi sebenarnya. Hanya 20% saja sumbangan di situ. Dan keseluruhannya kalau kita tengok sumbangan industri sektor perikanan, kita jangka dalam dasar agro makanan 2.0 2021 hingga 2030. Kerajaan telah mensasarkan dalam sekitar 2.8 bilion metrik tan. Ini merangkumi dalam sekitar 24 keluaran negara kasar kepada agro makanan, 24%. Tapi jumlah tu masih sedikit lagi sebenarnya. Seperti yang Haji katakan tadi, industri aquaculture kita tidak berkembang begitu pesat. Saya masih ingat lagi semasa saya masih berada di Jabatan Perikanan banyak tahun dulu, belasan tahun yang dulu, dasar kita adalah untuk sekurang-kurangnya mencapai 50%. Maksudnya 50% aquaculture, 50% perikanan. Di negara lain Tuan Haji, kalau kita tengok contohnya macam di Indonesia ataupun di Thailand, even di Jepun, industri aquaculture ni telah melepasi 50%. Di Thailand contohnya, aquaculture menyumbang 70%. Maksudnya industri tangkap dia hanya menyumbang 30% saja. Maksudnya ini bagi mengurangkan tekanan pada industri tangkap. Dan seperti yang Tuan Haji nyatakan tadi, isu kos harga meningkat ikan kembung ini disebabkan oleh kebergantungan kita kepada sumber laut tu begitu tinggi. Dan ini menyebabkan kita tak ada pilihan. Dan ini akan menyebabkan kos harga ikan pasaran tu begitu tinggi sekali. Di mana ruang yang boleh diguna pakai oleh Prof Ikhwan? UMT boleh buat kerja ni. Mungkin Prof Mazlan nak sentuh. Tujahan yang berstruktur diberikan tumpuan oleh pihak UMT. Sebenarnya kita maklumlah, salah satu dia adalah yang pertamanya yang berkaitan dengan tangkapan ni kan. Apabila harga meningkat, bermakna itu adalah indication sumbernya berkurangan. Sumber terhad. Terhad. Kecil. Jadi demand dan supply itu adalah penting dalam apa-apa pun. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah kita sebagai negara maritime dan mempunyai kawasan laut, kalau ikut ke zon ekonomi eksklusif itu 200 nautical mile daripada daratan itu kita mempunyai suatu kawasan laut sampai orang lain ceroboh lah, terutamanya Laut Cina Selatan, berbanding dengan Selat Melaka. Jadi dekat situ oleh kerana banyak faktor sebenarnya yang Prof kata itu, 20% adalah sumbangan daripada laut dalam, 80% adalah daripada sumber pesisir pantai. Dan kalau kita tengok pendaratan pun kan, 80% itu didaratkan daripada pesisir pantai, berapa peratus sahaja yang pergi yang orang kata tu market yang besar, yang kata bersaiz. Kebanyakannya adalah menjadi small, kecil, ikan tu kecil dan menjadi ikan bycatch ataupun ikan baja lah kita panggil kan. Jadi itu bukan satu kerugian sekiranya kita tidak mengambil berat perkara ini untuk kita meningkatkan hasil pesisir pantai. Sebab oleh kerana kita tak boleh ubah pola daripada segi structure, cultural Malaysia ini yang mana untuk pergi ke laut dalam itu makan masa yang agak panjang. Yang itu daripada segi agamanya agak sukar sekiranya bot laut dalam tersebut tidak selesa dan tidak orang kata tu memberi flexibility untuk menunaikan ibadat solat dan sebagainya kan. Tapi kita ada option lain. Optionnya adalah bagaimana kita nak protect, melindungi hasil pesisir pantai tersebut yang di kawasan zon tangkapan ikan nelayan pesisir pantai supaya ini lebih terjamin, sustainable dan kurang dicerobohi oleh nelayan asing yang selalu berlaku lah di Mesir Turki dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu aspek yang penting untuk kita lihat in the future, bagaimana untuk
kita nak meningkatkan sustainability ataupun kelangsungan, kelestarian sumber si pantai tersebut dengan mengurangkan peratus bycatch ataupun peratus ikan baja yang ditangkapnya tu. Kan mungkin Dia salah ada besar satunya. dululah kan. Mungkin salah satunya mungkin kerajaan perlu memikirkan lesen-lesen ni. lesen-lesen pukat tunda harus dilihat semula kan. Ataupun kerajaan memikirkan peletakan banyak lagi tukun yang lebih more sustainable, yang lebih menjamin supaya nelayan boleh menangkap ikan di kawasan dan tukun tersebut boleh memberi perlindungan supaya ikan itu lebih membesar sebelum dia keluar ke kawasan lapang untuk ditangkap dan sebagainya kan. Ataupun join stock dia lah. Masa dia kecil dia akan beruduk di kawasan lindungan tukun, apabila dia besar dia akan join the catchable stock lah yang boleh tangkap oleh nelayan dan sebagainya. Yang itu merupakan satu perkara penting lah yang perlu tengok. Dan juga yang pertama, yang kedua juga adalah untuk kita memikirkan inovasi-inovasi baru, terutamanya dalam reka bentuk kapal yang lebih mesra, yang lebih menarik minat lagi nelayan-nelayan muda lah. Ya, orang muda lah. Untuk sekarang ni kita tengok kan pola kohort umur tu berbeza kan. Dah veteran sangat dah ni. Veteran kan. Jadi kita nak perusahaan kita nak memodernkan industri memodernkan industri perikanan ni berdaya saing dengan kelestarian datang sekali kan, supaya perkara ini boleh menarik minat dan hasil tangkapan tersebut lebih berkualiti kan, dengan inovasi-inovasi ciptaan peralatan tangkapan ikan yang baru yang boleh orang kata membezakan ikan kecil ikan besar contohnya. Sebabnya ini boleh sekarang ni dengan adanya teknologi AI, teknologi komputer, teknologi visual, audio visual yang boleh masuk ke laut dan sebagainya kan, yang boleh kita lihat bagaimana, dan itu dari segi kajian lah supaya bubu tersebut respon pada saiz ikan tertentu dan jenis spesies ikan tertentu kan, ataupun pukat jenis yang pukat hanyut contohnya yang menangkap ikan pada saiz tertentu kan, ataupun jenis spesies tertentu kan. Itu boleh difikirkan masa akan datang. Prof. Ikhwan, saya selalu tengok dokumentari tangkapan tuna di National Geographic ataupun Discovery Channel sampai ke tahap mereka ke Laut Bering dan sebagainya, tangkap ketam kan, tangkap tuna. Kapal-kapal walaupun kita tengok nelayan tu lekeh je tapi very sophisticated dengan saunanya, dengan teknologi dan sebagainya. Mereka tahu kawasan ni ikan masa kecil tak boleh tangkap. Kalau dah tangkap pun lepas kembali. Dan kawasan ini dibuka pada musim tersebut boleh tangkap dengan sekian-sekian saiz dan sebagainya. Bila kita nak tengok perkara ini berlaku di Malaysia dengan kepakaran orang-orang graduan muda misalnya bidang. Kalau bidang pertanian itu rancak kita bincangkan sekarang tentang isu keterjaminan makanan dalam sektor sayuran, musangking ataupun cili dan sebagainya. Pakai drone, pakai AI, pakai data dan sebagainya. Tetapi untuk aquatrop, adakah ini diajar kepada para graduan kita dan apakah hasil itu dikongsi dengan masyarakat di luar? Betul. Mungkin saya ingin melihat dari segi perspektif aquaculture yang kita sebagai institut penyelidikan di UMT, kita sebenarnya telah diberi penarafan sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi ataupun HISUE kita sebut, Higher Institution Center of Excellence, dan bidang niche kita adalah dalam keselamatan makanan untuk aquaculture. Dan di aquatrop sebenarnya fokus kita adalah lebih kepada untuk meningkatkan pengeluaran aquaculture, membantu negara untuk meningkatkan pengeluaran aquaculture bagi mengimbangi nisbah yang kecil tadi. Antara yang pesat kita lakukan adalah untuk membangunkan makanan yang sumber makanan alternatif yang baru. Sebab kita ketahui bahawa sekarang ni isu utama dalam peningkatan kos produk adalah kos makanan. Dan sama ada makanan daripada untuk livestock, untuk ternakan lembu ataupun even makanan untuk ternakan hewan dan sebagainya. Betul. Mahal tu. Makanan adalah input mereka kan.
dalam industri aquaculture Ada juga terlibat kan? 60% dedak tu ya. 60% ke 70% Pellet ya. kos pengeluaran production cost datang daripada makanan. Itu sebabnya Kita import ke Prof? kita import, kebanyakan kita buat di sini tapi bahan mentah. Bahan mentahnya import. Ikan fish meal tu kita import daripada luar. Dan tambah pula soya bean, dan kita tahu bahawa perang Supply Ukraine global ya. Rusia yang telah menyebabkan harga soya bean ataupun kacang soya meningkat, dan juga jagung dan Kementerian Pertanian dan Keselamatan Keterjaminan Makanan telah memberi tumpuan kepada green corn, jagung sebagai salah satu sumber yang boleh untuk menanam jagung di Malaysia untuk mengurangkan kos import dan mengurangkan kos makanan. Apa yang kita buat di Ecotrop adalah untuk mencari alternatif baru, contohnya black soldier fly, itu makanan dari sumber protein daripada black soldier fly, dan juga untuk mengurangkan kos penghasilan makanan, sebab kos penghasilan makanan ni sebanyak 6 ke 70% besar. Jadi kalau kita dapat menggunakan kos yang murah, ini akan mengurangkan kos makanan dan sekaligus akan mengurangkan kos pengeluaran, dan insya-Allah akan mengurangkan kos harga ikan itu sendiri. Ya, apa sasaran UMT dalam hal ini untuk quick wins-nya dan juga medium term atau long term untuk memastikan apa juga penyelidikan di Ecotrop akan dikongsikan dengan pihak komersial, pihak komuniti, industri dan juga komuniti lah. Okey, apa seperti yang disebut oleh Prof Ekuan tadi itu, this new konsep of lalat hitam ni, black soldier fly ni adalah bukan lalat biasa. Ya, betul. So black soldier fly, usaha kita sekarang ni di UMT lah untuk kita adakan satu pilot plan untuk produce black soldier fly pupae itu, larvae itu, untuk dijadikan proses, sebab dia ini merupakan satu alternatif yang baik, antara 45 hingga 60% protein yang berkualiti tinggi. Dan juga sampingan-sampingan yang boleh juga kita usahakan kiting dan sebagainya lah. Jadi itu perkara yang kita sedang usahakan, dan kita engage sekali dengan komuniti. Yang penting sekarang ni kita nak mengubah minda, perception komuniti itu bunyinya lalat kan. Macam mana siapa nak makan telur lalat contohnya, ataupun pupil kotor pada kita kan. Tapi kita nak ubah tu melalui satu, orang kata tu, assimilasi of knowledge, pengetahuan, supaya mereka boleh menerima pada akhirnya dan menjana pendapatan mereka melalui perkara inilah, dan dihubungkan dengan industri yang untuk mengeluarkan hasil secara komersial, komersial daripada segi pengeluaran makanan ikan, makanan udang, ketam dan sebagainya kan. Ini pentinglah. Itu. Tapi apa yang menarik juga, kita tak boleh biarkan juga, itu adalah dari aspek pembangunan aquakultur kan. Tapi saya menarik juga apa yang Tuan Haji Nazri cakap tadi, berulang kali nyatakan pasal tuna fisheries kan. Bagaimana Jepun memburu tuna sampai ke Laut Bering. Jauh sangat daripada negara dia. Okey. Tapi kita nelayan pantai ni sebenarnya kita memerlukan, dulu pun pernah timbul perkara ni. Contohnya bagaimana penyertaan nelayan berkaitan dengan MICROS, iaitu satelit negara, dan juga Jabatan Perikanan, yang mana dengan adanya teknologi terbaru yang sekarang dah murah, dulunya mahal kan, contohnya satelit kan, yang boleh berupaya untuk melihat warna laut yang berkaitan dengan kewujudan makanan halus, plankton, alga dan sebagainya, yang mana makanan halus ini merupakan satu makanan yang penting bagi ikan tuna dan ikan kembung. Dia adalah pelagic fish, ikan-ikan pelagic yang berenang di pertengahan air dan permukaan air, yang bergantung pada sumber makanan plankton hidup plankton ini. Jadi dengan adanya teknologi satelit kan, mereka boleh melihat perubahan pada color ataupun warna lautan yang mana dihubung kaitkan dengan kepadatan sumber di bawah itu ikan pelagic, iaitu antaranya tuna, ikan tenggiri, ikan kembung dan sebagainya. Yang penting. Yang ini penting bagi nelayan mengetahui dan di-equip kapal mereka kan dengan teknologi ini, supaya mereka boleh mengesan kumpulan-kumpulan ikan yang berdaya maju yang boleh ditangkap, dan harga premium. Harga pun premium, dan kemungkinan itu ada satu perkara yang penting juga supaya nelayan kita ni di-equip dengan teknologi moden, supaya tidak dari segi masanya tidak terbuang, dia terus pergi targeted species pada masa tertentu
tangkap dan balik kan. Itu perkara yang kita harus tengoklah pada masakan teknologi satelit yang perlu kita bangunkan. Memang di dah atas ada, Prof, kapal. Dulu pernah ada tapi tak dimajukan, mungkin kosnya mahal dan daripada segi pengetahuan knowledge nelayan untuk operate perkara itu. Sebab saya kata untuk generasi muda ni kita perlukan generasi yang muda yang celik kepada IT untuk menjadi nelayan moden, yang mana kalau di Jepun kita tengok nelayannya adalah kaya raya. Sebab harga ikan tu dapat pada dia direct daripada koperasi kan. Itu adalah penting kalau kita timbulkan. Kalau di Malaysia ni banyak harga dikawal oleh kehadiran orang tengah contohnya dan sebagainya yang masih lagi kartel dan sebagainya. Ini ada perkara yang perlu kita lihat pada masa akan datang supaya ianya terbela dari segi komoditi nelayan, terbela dengan harga yang menarik dan dapat meningkatkan pendapatan mereka kan. Dan of course pengguna pun dapat menikmati harga yang munasabah. Yang munasabah. Prof Mazlan, Prof ada cerita satu projek komuniti yang amat berjaya di Terengganu yang mendidik, engage dengan nelayan pantai dan juga pemilik-pemilik kolam ini untuk udang tu. Udang, ketam, kalau boleh mereka dididik, mereka tidak angkat ataupun tangkap udang sekian-sekian saiz. Mereka akan tangkap bila mereka dah matang. Begitu juga apabila jual tu mereka dapat harga yang bagus dan sebagainya. Dan akhirnya cara hidup mereka, pendapatan mereka berubah dan mereka boleh hidup dengan selesa lah dengan pendapatan berbanding mereka menjadi nelayan satu ketika dahulu. Ya, betul. Prof. Betul, terima kasih. Itu soalan yang sangat baik sekali. Okey, sebenarnya UMT ini telah lama melibatkan bersama dengan komuniti setempat lah. Contohnya stew, nelayan stew contohnya, ataupun peternak-peternak di stew. Masyarakat stew telah memang lama bekerjasama dengan universiti ini, yang ni mana live lab lah ni. Dia punya makmal hidup di sana, dan mereka telah pun menerima hasil dengan baik hingga sekarang secara lestari. Sebagai contohnya projek ketanipah yang kita telah lakukan berapa puluh tahun dah, lebih dah kan, tapi kita dapat satu suntikan grant daripada KPT hari itu, dipanggil NRGS, National Research Grant Scheme, yang mana sejumlah 5 juta untuk 5 tahun, yang mana tujuan utamanya adalah untuk engage komuniti berkaitan dengan apa yang boleh meningkatkan pendapatan komuniti. Jadi grant tersebut kita memilih untuk ketam nipah di stew, daripada segi teknologi arohan untuk menghasilkan benih. Pelapasan benih di alam semula jadi dan sebagainya, dan pada masa yang sama juga ianya akan melibatkan kesedaran, knowledge transfer daripada segi macam tuan cakap tadi lah, apa saiz yang matang, saiz matang bila nak di harvest, dituai dan sebagainya. Perkara itu dah berlaku sekarang pun. Dan hasilnya sehingga sekarang kita boleh nampak hasil ketam yang dijual oleh komuniti stew di kawasan tersebut adalah saiz-saiz yang boleh diterima dan harga pun menarik, yang memberi pendapatan tinggi pada mereka lah. Itu salah satu contoh sebenarnya. Tapi kita penyelidikan yang ada di universiti ini sebenarnya berterusan. Daripada masa ke masa masih makin improve, makin baik untuk kita uruskan komuniti lain kepada komuniti. Contoh kan. Jadi perkara ini berterusan, dan seharusnya lah hasil penyelidikan tersebut bukan sahaja terperap di universiti ataupun diterjemahkan dalam jurnal. Dan sudah tiba masanya sekarang ni hasil penyelidikan tersebut kan harus terus melibatkan komuniti dan terus pasaran memberi yang kata tu impact supaya income mereka tu terjamin, dan kita mengurangkan, orang sebut B40 lah, M40 lah, itu kalau boleh kita mengurangkan jurang tersebut. Betul. Kan? Itulah yang sangat penting objektif kita masa akan datang. Saya impikan kopok lekor kita tak jadi macam sekarang. Kalau boleh UMT ada, mungkin dah ada downstream hal laut ini, mungkin boleh macam sushi kita yang makan dengan fine dining dengan harga kualiti grade A, grade B, bukan hanya di tepi jalan goreng-goreng ataupun merebus saja kan, Prof. Jadi saya impikan begitu, kerana akhirnya kita boleh enhance pendapatan rakyat yang selama ini bergelut dengan pendapatan yang rendah. Itu penting, sebab saya rasa setakat ni kita tak ada lagi so-called pusat inovasi perikanan negara. Contohnya kan.
pusat inovasi ini mungkin perlu diadakan oleh kerajaan supaya Center of ini Excellence merupakan kita, ya. satu center of excellence dan yang akan meningkatkan keterlibatan komuniti untuk yang dahagakan knowledge, pengetahuan, inovasi ini, teknologi semua. yang mana di sini mungkin kita boleh ciptakan aktiviti-aktiviti inovasi. Inovasi peratam tangkapan ikan, contohnya pukat, aquaculture, Jentera, infra. infra dan sebagainya, itu supaya mereka boleh participate di pusat ini, dan harusnya lah universiti mainkan peranan penting bersama agensi kerajaan yang lain, LKIM, Jabatan Perikanan dan sebagainya, universiti, UPM, UMT, untuk mengembeling tenaga untuk meningkatkan inovasi tersebut dan seterusnya meningkatkan hasil. Prof kena datang lagi nampaknya. Prof Iqbal kena datang lagi. Masa tidak mengizinkan untuk kita bercerita, tetapi dari sudut lab, dari sudut grant, dari sudut penyidikan, inovasi, rakan-rakan Prof Ikhwan sudah pun lakukan, sudah pun diterjemahkan kepada pihak komuniti dan juga industri, tetapi kita mahu lebih lagi. Kerana negara kita negara maritim, negara perikanan dan sumber laut kita begitu kaya, tetapi tak mahulah setakat itu saja, kita ada comfort zone yang melampau. Kita perlu ada satu teknologi kehadapan lagi. Terima kasih Prof Dr. Mazlan, terima kasih Prof Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah dari Aquatrop UMT. Itu saja dalam agenda Awani malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.